kami, okey? Dan kita teruskan kepada pembelajaran kita hari ini, okey? Okey, pembelajaran kita hari ini adalah melibatkan fungsi kuadratik, yang mana pada bab 2 tingkatan 4 kamu akan belajar tentang fungsi kuadratik ni, okey? Untuk hari ini saya akan fokus kepada soalan penyelesaian masalah bagi fungsi kuadratik. Okey, bila tengok soalan sini, saya dah bagi ada dua soalan di sini yang melibatkan fungsi kuadratik. Dia ada tiga formula yang B kuasa 2 tolak dengan 4AC sama dengan kosong. B kuasa 2 tolak dengan 4AC lebih besar daripada kosong, dengan B kuasa 2 tolak dengan 4AC kurang daripada kosong. Okey, kita akan menggunakan formula ini untuk hari ini bagi fungsi kuadratik inilah. Okey, bagi siapa ada pertanyaan boleh tanya di ruangan komen, dan jangan lupa subscribe bagi yang menonton di YouTube. Okey? Dan okey, tengok soalan yang pertama. Cari nilai-nilai M. Okey, bila dia cakap cari nilai-nilai M, maksudnya nilai M tu mempunyai 2. Okey? Cari nilai-nilai M jika garis lurus Y bersamaan dengan MX tolak 1 ialah tangent. Okey, tangent kepada lengkung Y sama dengan X kuasa 2 tolak dengan 7X sama dengan 7M. Okey, di sini dia ada bagi satu garis lurus, iaitu Y MX tolak 1. MX tolak 1, dan yang kedua adalah Y bersamaan juga dengan X kuasa 2 tolak dengan 7X tambah dengan 7M. Yang mana kalau kita lukis gambar aja bagi dua ni adalah okey, lengkung ini adalah sebabkan A dia adalah positif, jadi dia akan jadi graf senyum. Okey, kena ingat tu, kalau dia graf positif, A dia adalah positif, dia akan jadi senyum. Tapi bila A dia bersamaan dengan negatif, itu dia akan jadi graf masam. Itu cara senang kita mau ingatlah. Senyum, graf positif dia senyum, kalau graf negatif dia akan jadi masam. Okey? So kita punya graf adalah senyum lah, yang mana kalau kita lukis dia akan jadi begini. Bagi persamaan Y sama dengan X kuasa 2 tolak dengan 7X tambah dengan 7M. Okey, ini dia punya ni. Okey, yang satu lagi garis lurus ni, di mana dia mau letak Y MX tolak 1. Okey, kata kunci dia di sini adalah tangent. Apa maksud tangent? Tangent ni maksudnya bila dia bergabung dengan satu graf lengkung ni, dia akan 90 darjah 90 darjah dengan garis lengkung ni. Okey? Okey, di sini dia punya kecerunan dia adalah positif. Macam mana tahu dia positif ke negatif? Di sini MX tolak 1. Maksudnya M di sini adalah positif. Kalau dia positif, dia akan menaik. Ini kena ingatlah. Kalau dia negatif, dia akan menurun. So di sini M dia adalah positif, so dia menaik. Tangent ni sama ada kamu letak di sini ataupun di sini. So, disebabkan kita punya garis lurus ni adalah positif, maksudnya inilah yang kita akan pilih. Tetap dia menaik, bukan yang menurun ni. So, ini kita boleh padam. Okay. So, ini bila kita buat satu garis lurus di sini, dia akan menjadi 90 darjah melalui lengkung ni. So, di sini dia akan jadi 90 darjah lah. Okey, bila kita buat begitu, dia akan jadi 90 darjah. Okey, so ini adalah lengkung di sini. So, ini bersamaan juga Y sama dengan MX tolak 1. Okey, so kalau tangent, maksudnya dia akan hanya mengenai satu titik sahaja di sini. Satu titik sahaja di sini. So, kalau satu titik, kamu kena pilih sama ada sama dengan kosong, lebih daripada kosong, atau kurang daripada kosong. Okey, kalau melalui tiga formula fungsi kuadratik ni, dia ada kalau sama dengan kosong, itu maksudnya adalah satu titik, which is yang akan kita gunakan hari inilah. Sebab tangent maksudnya dia hanya mengenai satu titik. Kalau lebih daripada kosong, maksudnya dia mengena dua titik. Okey, kalau kurang daripada kosong, tiada titik yang kena. Tiada titik yang kena. So, ini tiada titik lah. Tiada titik. So, kena ingat ni, kalau tangent dia hanya satu titik. So, kamu akan guna formula inilah. Which is untuk hari ini. Kalau lebih daripada kosong, mengenai dua titik untuk lengkung di sini. Dan kurang daripada kosong, dia tidak mengenai apa-apa titik.
Okay, so ini saya padam. So hari ini kita akan guna yang B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Okay, apa yang perlu kita buat sekarang adalah sebab kita ada dua persamaan di sini, yaitu yang ini dengan yang ini. So kita buat satu persamaan YY. So maksudnya X kuasa 2 tolak dengan 7X tambah dengan 7M bersamaan juga dengan MX tolak 1. MX tolak 1. Oke, so dia YY, so kita buat begini. Oke, sudah begitu kita permudahkan dia, mana kita kumpulkan dia menjadi satu persamaan kuadratik. Oke, persamaan kuadratik itu apa? Maksudnya AX kuasa 2 tambah dengan BX tambah dengan C sama dengan kosong. Ini adalah persamaan kuadratik, which is kita kena susun dia menjadikan persamaan kuadratik. So ini bila kita susun X kuasa 2 tolak dengan 7X, so kawan dia adalah MX ni, kita pindah ke sebelah. So dia akan tolak MX tambah dengan 7M. Okey, negatif 1 pindah ke sebelah akan tambah 1 sama dengan kosong. Okey, lepas tu dia akan jadi X kuasa 2 ini akan dapat 7 tambah M. Kita faktorkan X. Kenapa? So ini bila kita kembangkan dia, expand dia akan dapat negatif 7, negatif M. Negatif 7, negatif M. Kemudian sini tambah dengan 7M tambah dengan 1 sama dengan kosong. So masukkan dalam formula B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong tadi. So yang mana ini adalah A, ini kita adalah B, ini adalah C. Okay, so B adalah negatif 7 tolak M. So negatif 7 tolak M kuasa 2 tolak dengan 4. Kita 1 dan C kita adalah 7M tambah 1 sama dengan kosong. So kita permudahkan dia untuk kita cari nilai M. So ini kita akan dapat 749 tolak dengan 14M tambah dengan M kuasa 2 tolak dengan 28M tolak dengan 4 sama dengan kosong. Okay, permudahkan dia. So ambil dulu M kuasa 2. So M kuasa 2. So ini kawan dia adalah ini negatif 14 tolak dengan 28. Negatif 14 tolak 28 kita akan dapat negatif 42M. So 49 tolak 4 tambah 45 sama dengan kosong. Betul lah. 49 tolak dengan 14 tambah dengan M kuasa 2. Okay, sorry, ini adalah 14M. 14, so 14 tolak 28 dapat negatif 14. Negatif 14M tambah dengan 45 sama dengan kosong. Okey, sudah jadi persamaan kuadratik. Okey, persamaan kuadratik ada M kuasa 2, M dengan C dia mesti tiada huruf M tu lah. So cari menggunakan equation tu lah, menggunakan calculator, which is masuk kepada mode, tekan sampai nampak equation. So equation 1 akan pilih degree 2. So ambil A kita adalah 1, B kita adalah negatif 14, dan C kita adalah 45, which is kamu akan dapat M tolak 9, M tolak 5 sama dengan kosong. Oke, M tolak 9 sama dengan M tolak 5, which is kamu akan dapat M sama dengan 9 ataupun M sama dengan 5. So inilah jawapan dia, 9 dengan 5. Di sini pun dia sudah nyatakan nilai M. Dia minta nilai M, which is nilai M kita mesti ada 2. Kita dapat 2, sini 2 nilai M, so itulah nilai M bagi di sini. So selesai untuk soalan yang pertama. Jadi overall untuk soalan yang pertama ni, bila dia bagi garis lurus, dia bagi lengkung, kamu kena tahu macam mana cara mau lukis lah.
Atau dalam soalan dia minta cara lukis, kamu pun tahu cara lukis dan kamu tentukan sama ada dia lengkung senyum ataupun dia lengkung masam, dan sama ada garis lurus ni keceruran dia adalah positif ataupun negatif. Lepas tu ambil persamaan ni, kita buat persamaan ni lah, persamaan serentak nak maksud dia ni. So samakan, so kita akan yang ini kita tentukan melalui kan lebih besar dengan kurang. Kalau tangent maksudnya dia hanya mengenai satu titik. Kalau satu titik sahaja maksudnya dia kena sama dengan kosong. Okey, masukkan dalam formula dan dapatlah nilai M. Okey, siapa yang sedang menonton, saya akan beralih ke nanti untuk soalan nombor 2 lah. So boleh screenshot kalau sempat mau salin. Okey. Okey. Saya padam untuk soalan nombor 1 ni dia punya jawapan. Saya beralih kepada soalan nombor 2. Okey, bagi soalan nombor 2 adalah dia suruh cari jumlah nilai T jika garis lurus Y bersamaan T dalam kurungan 3X tambah 2 bersilang dengan lengkung Y bersamaan X kuasa 2 tolak dengan X tambah 10 pada dua titik yang berlainan. So, jika dua titik yang berlainan maksudnya dia mengenai dua titik, so dia akan gunakan formula negatif B kuasa 2 4AC lebih besar daripada kosong. Kita akan guna formula ni untuk dua titik yang berlainan. Okey, ini keyword dia. So, kita pilih formula mana yang kita perlu ambil. Okey, so Y yang pertama adalah Y sama dengan, coba sini Y sama dengan T 3X tambah 2, which is kalau kita kembangkan dia akan dapat 3TX tambah dengan 2T. Okey, di sini. Dan kemudian lengkung bersilang, lengkung dia persamaan lengkung bersama dengan X kuasa 2 tolak dengan X tambah dengan 10. So ini lengkung dia adalah positif sini, so lengkung dia adalah senyum. Manakala garis lurus ni M dia which is 3T positif, so dia akan menaik. Okey, so lengkung dia akan dapat begini, senyum yang mana persamaannya Y X kuasa 2 tolak X tambah dengan 10. Kemudian yang ini sebabkan dia mengenai dua titik dan dia menaik, so dia akan jadi begini. Dia mengenai dua titik di sini, bersilang pada dua titik. So ini adalah garis lurus dia lah. So garis lurus dia punya persamaan Y sama dengan 3TX tambah dengan 2T. Okey. So ini. So kita kena cari julat nilai T lah. Kita buat macam tadi, samakan dia. X kuasa 2 tolak dengan X tambah dengan 10 sama dengan 3TX tambah dengan 2T. Okey, so kumpulkan, jadikan dia persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak X, ini pindah ke sebelah akan dapat negatif 3TX tambah 10 tolak dengan 2T sama dengan 0. So susun dia X kuasa 2 tolak dengan 1 tambah dengan 3T X tambah dengan 10 tolak dengan 2T sama dengan 0. Okey, tunggu. Okey, betul. So ini masukkan dalam formula B kuasa 2 tolak dengan 4AC lebih besar daripada kosong. So lebih besar daripada kosong, yang mana ini adalah A, B kita adalah ni, dan C kita adalah ini. Okey, masukkan B kita negatif 1 tolak dengan 3T kuasa 2 tolak dengan 4A 1, C kita 10 tolak dengan 2T sama dengan 0. So ini kita akan dapat 1 tambah dengan 6T tambah dengan 9T kuasa 2. Okey, ini dapat ini. So negatif 40 negatif negatif positif 8T sama dengan 0. Okey, so permudahkan dia.
Permudahkan dia jadi persamaan kuadratik lah juga macam tadi. So 9T kuasa 2. So 6T kawan dia adalah dengan 8T. 6 tambah 8 akan dapat 14. So dapat 14T. Kemudian 1 tolak dengan 40. So ini 1 kawan dia adalah 40. 1 tolak 40 kita akan dapat negatif 39. Okay, so ini sama dengan lebih besar daripada kosong. So ini lebih besar daripada kosong. Which is sini kita cari nilai T guna kalkulator juga macam tadi, masuk mod equation, ambil degree 2. So A kita bersamaan 9, B kita adalah 14, dan C kita adalah negatif 39, which is kamu akan dapat 9T tolak 13 dengan T tambah 3 sama dengan kosong. Okay, so ini kamu kena lukis graf lah. Kena lukis graf untuk kamu cari julat. Sebab dia minta julat, kena ada graf lah. So graf ini saya padam lah. Padam yang ini. So maksudnya T di situ bersamaan dengan 13/9. Ini T bersamaan dengan 13/9 dengan T bersamaan dengan negatif 3. So buat paksi X. Okay, buat paksi X kita mula-mula yang pertama yang kecil, nilai yang kecil di sebelah kiri, which is sini negatif 3, sini adalah 13/9. Okay, kemudian kamu buat satu lengkung senyum. Okey, sebabkan dia lebih besar daripada kosong, maksudnya kawasan berlorek dia adalah atas daripada kosong lah. Sini X, so dia mesti atas, di atas paksi X, which is kamu akan dapat sinilah dia punya kawasan berlorek. Okey, bila sudah dapat kawasan berlorek, kamu kena sebabkan dia lebih daripada kosong, maksudnya julat dia tu akan terpisah lah. So maksudnya akan terpisah, maksudnya X yang pertama di sini, which is lebih besar daripada negatif 3. Okay, maksudnya X ini berada di tengah-tengah. So di sini dia akan lebih, X dia adalah lebih kecil berbanding sini. Kalau di sini X dia adalah lebih kecil. Sorry. Kalau di sebelah sini dia negatif 3, kurang daripada negatif 3. Dan satu lagi, atau T bersamaan dengan 13/9. So inilah julat yang kita perlukan. Bila dia minta julat, kamu akan buat satu garisan seperti inilah. Dia akan minta julat bagi yang lebih besar daripada kosong untuk formula ni, ataupun B kuasa 2 tolak dengan 4AC kurang daripada kosong. Bila guna formula ini dengan formula ni, kamu akan buat satu julat, satu graf beginilah untuk kamu tentukan julat dia. Jadi X bersama negatif 3, kalau di sini X-nya X dia kurang. Ini adalah X, sini adalah X, which is X di sini adalah kurang. Sini X dia pun berada di atas. Di kawasan berlorek X berada di sini, so dia lebih besar. Sini adalah lebih besar. Sini adalah lebih besar dan sini adalah lebih kecil. Itu kena ingatlah. Sini lebih kecil, sini lebih besar. Jadi X kurang daripada negatif 3, T ini. T kurang dengan negatif 3, T lebih besar daripada 13/9. Ingatlah, sini kurang, sini besar. So itu sahajalah untuk fungsi kuadratik hari ini. InsyaAllah besok hari apa? Hari Sabtu. Tidaklah. So hari ini untuk ni je lah untuk fungsi kuadratik. InsyaAllah pada hari Senin minggu depan saya